Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat malam. Salam keuntungan, salam smart saham. Tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar? Semua penonton dan pendengar smartsaham.com, kembali lagi kita semula di seperti biasa Bursa Chit Chat Smart Saham Daily bersama saya Muhammad Faiz bin Abdul Jalil, berbesar hati dan merendah diri ingin berkongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya budak baru belajar, ambil galah, tolong jolokkan. Okey, kami memohon maaf, saya sendiri personally memohon maaf jika kerana ketidakadaan ketidakadaan 2 hari kami yang lepas daripada Bursa Chit Chat, sebab kita berjanji setiap hari weekdays kan, tapi kami memohon maaf sebab semua tenaga speaker dan juga tenaga pengajar telah all out di Smart Saham Wyckoff Trading Blueprint untuk last batch Disember 2020. Selama 4 hari kami berkampung di Everly Hotel Putrajaya, dan semua dah minta request berehat sekejap 2 malam. So, dan saya lah alhamdulillah menjadi orang pertama yang menggalas kembali semula sesi ini, dan saya pun seronok lagi banyak kita berkongsi, lebih banyak kita dapat belajar bersama-sama. Okey. Apa khabar semua tuan-tuan dan puan-puan? Sihat ke? Saya di sini alhamdulillah dalam keadaan sihat, kenyang, walafiat dan suka sekali untuk saya bersembang dan berinteraksi dengan tuan-tuan dan puan-puan di bahagian komentar seperti biasa, soalan skema. Tuan-tuan dan puan-puan dengar dari mana tu? Dengar dari mana? Ada yang dengar dari Shah Alam ke? Dengar dari KL ke? Ada? Nak boleh tahu tak? Ada lebih kurang 56 orang viewer. Thank you very much guys. InsyaAllah kita akan cuba hit 100 view malam ni ya. Okay, ada berapa orang ni? Siapa so far? Tak ada siapa ke nak komen? Dengar dari mana semua? Hari ini Bursa Malaysia KLCI, our main index, menutup dalam positif ya, 1681.41 mata. Okey, 1681 mata. Iaitu agak menokok tambah sebanyak 7.39 mata. Ni saya bukan tengok jam, saya tengok KLCI kat sini. Saya memang letak KLCI kat sini. Okey, ini juga antara hack dan tips kita yang saya nak kongsikan. Dan alhamdulillah more stock yang win hari ini, lebih kurang 800 plus tak silap saya check tadi. Dan 400 losers, okay, out of thousands of stocks. Kita boleh tengok summary. Okay, jadi tuan-tuan dan puan-puan, seperti semua sudah sedia maklum, hari ini saya nak berkongsi kepada anda 5, tapi bukan 5 plus 1. Apakah itu plus 1? Nanti kita nantikan di hujung sesi ini. Tips and hacks in trading stock market. Okay, formulated khas by Faiz Jalil. Okay, kalau ada bid'ah ke, salah ke, saya minta tuan-tuan dan puan-puan betulkan saya. Tapi ini semua tunjuk ajar daripada guru-guru saya dan juga rakan seperjuangan dalam tim Smart Saham. Seperti biasa, sebelum terlupa, jangan lupa like, comment, share di Facebook anda. Okay, penonton yang menonton lagi ramai, lagi meriah, memberi semangat kepada kami di tim Smart Saham untuk berkongsi lebih dan lebih kepada anda. Dan nantikan 2021 kita akan ada major upgrade. Okay, dan saya tak sabar untuk announcekan nanti sooner. Okay, thank you daripada Ipoh, Erwan Syafiq daripada Sarawak, terbaik. Okay, daripada Setapak, Sikamat dekat mana tu? Saya tak tahu. Bintolol. Oh, Bintolol ya. Shah Alam. Wah, Pak Lam, my friends. How are you, mates? Okay. Tanpa buang masa, kita pun telah menunjukkan 8.38 petang. Tadi macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Ada yang sempat tengok video tadi? Macam mana? Adakah anda yang pakai spek mata tadi tu, ataupun anda yang makan Maggi tu? Daripada 100,000 to 1 million. Okay? Dan please don't be just a follower yang mengikut a non-based or fact by call, sebab kita yang decide untuk beli menggunakan hard earned money kita. So don't put your hard earned money at risk just by following blindly without any analysis and basis. Okay guys, siapa yang tak sabar lagi untuk kita teruskan 5 plus 1 tips and hack in trading stock market? Say I, AYE.
Ai, ai, ai. Sikit lagi 74. Support. Saya hari ini mengenakan busana busana Under Armour yang berkonsepkan Project Rock oleh Dwayne Johnson. Okay, saya beli ni bukan sebab apa, sebab saya suka dia punya satu, of course, the model ataupun persona yang The Rock tu bawa, very struggle, very hustle, okay, blood, sweat, respect. Dan of course, siapa-siapa yang masuk dalam trading tahu bull is very very wanted market. Okay, sebab apa orang panggil bull? Okay, sebab bull ni dia attack daripada bawah ke atas, all the way, bull naik atas. Kalau bear daripada atas ke bawah kita tak nak, tapi boleh je buat money through bear. Okay, kita nak bull. Okay, jom kita tengok tips yang pertama. Go. Apa tajuk movie tadi? Nak tahu ke? Boleh PM saya nanti. Okay, tuan-tuan dan puan, hack number one. Kalau boleh, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, this is my 2 cents. Okay, if you have a limited stock, or at least 10,000 ni pun saya cakap, saya boleh katakan tak banyak untuk untuk trading dalam stock market, but it's a good beginner. And dia saya sendiri pernah mengalaminya. Dapat 10,000 kan, saya nak beli 10 stok, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000. Dan itu kesilapan pertama saya. But still, trade at your own trading plan. But me myself, after few of experience, I would like to suggest you guys, kalau you guys, tuan-tuan dan puan-puan, ada lebih kurang 10,000 ke macam tu, please trade not more than 3 in fact. Okay, saya dah letak kat situ 2, so saya bagi discount 1. Kalau boleh jangan trade terlalu banyak, tuan-tuan dan puan-puan. Satu counter fokus. Okay, dan in fact tips yang kedua, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak trade more than one stock, kalau boleh stock A dan stock B tu adalah a different sector. Okay, seperti yang kita semua sedia maklum, satu-satu counter itu akan diduduki ataupun dipayungi di setiap sektor masing-masing. Kita ada 13 sektor, saya ingat. Okay, teknologi, ada industrial consumer, ada utilities, ada energy, ada property, REITs and what not semua. Okay, jadi sebab apa? Selalunya setiap sektor ni dia akan bergerak seiring dan sejalan. Ding 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 ding. Okay, jadi jika anda telah right satu sektor, contoh kita bagi sebagai contoh property. Okay, jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan beli 2, contoh beli IWCT, lepas tu beli Naim Holding, okay? Dua-dua tu adalah sektor yang sama dan most likely, kenapa? Sebab kita nak diversify tu, kita nak takut cycle tu kalau satu naik, at least satu jatuh, kalau satu jatuh, satu naik, dia boleh compensate kita punya kerugian. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan dah letak satu counter yang same sector, dua-dua naik, Alhamdulillah lah. Tapi kalau dua-dua jatuh, Sadaqallahul Azim. Okay, jadi that's the essence of kita nak diversify. Jadi kalau boleh kita ambil 2 sektor yang berbeza. Okay, 2 sektor yang berbeza. Dan sebenarnya saya sendiri at one time saya tak pernah pun setelah berkali-kali trade, saya dah tak sanggup dah nak trade lebih daripada 5 counter in fact. Okay, 2 counter is enough and is more prone you to focus. Sebab kita nak tengok 5 check, menggelabah, yang ni tengah naik, yang ni tengah turun. Lalah, yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Betul tak? Siapa yang pernah kena macam ni? Different sector. Okay, jangan, kalau boleh jangan masuk jangan masuk more than one counter. Okay, dan kedua, yang seperti mana anda tengok, untuk terutamanya intraday traders, okay? Ini tips dia. Tuan-tuan dan puan-puan tahu tak? Kalau tuan-tuan dan puan-puan beli dan berkali-kali, kadang-kadang kita nak averaging down kan, kita nak beli RM1.9, lepas tu dia jatuh, kita beli lagi RM1.94, jatuh lagi RM9.3. Lepas tu ada rebound, okay? Jadi 3 kali sell, 3 kali buy, betul? Kemudian kita dah hit TP1, kita punya selling price 1 dah kena, selling price kedua pun dah kena. Alhamdulillah, kita dah untung dua-dua trade. Ni orang panggil macam averaging lah, sebab support and resistance is an area, betul? Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan nak
masuk all in one price is up to you. Okay, sebab terlalu volatile dalam saham ni, jadi saya pun dah berhati-hati kalau masuk dalam 30k, simpan 20k untuk averaging down. Okay, kalau naik tak apa, alhamdulillah positif. Okay, kalau jatuh kita yakin dan pasti counter ni akan naik, averaging down. Dan satu hari kalau anda berjaya buy and sell on the same day, okay, 9 pagi 5 petang hari yang sama, all that buy transaction yang tuan-tuan dan puan buat tu 3 kali dan juga 2 kali sell ataupun 3 kali sell pada hari yang sama dan pada counter yang sama, anda hanya dikira satu sahaja brokerage fee. Satu buy dengan satu sell. Betul tak tuan-tuan dan puan? Jadi, kita semua sedia maklum yang setiap kali kita buy and sell, kita mesti ada kita punya trading cost. Betul tak? Kita ada stamp duty, kita ada brokerage fee, betul tak? Kita ada clearing fee dan SST dan macam-macam lagi T yang ada lah. Okay, dan jika anda fokus pada satu counter, in fact, anda dah menjimatkan anda punya trading cost. Siapa yang pernah terfikir benda ni? Kemudian, kalau anda terlalu banyak counter yang anda beli juga, betul tak? Mesti anda dah kena brokerage fee yang banyak. Okay, counter A dah kena different brokerage fee, counter B dah kena different brokerage fee. Kalau anda fokus hanya pada satu counter, tidakkah anda telah menjimat beberapa jika tidak beberapa ribu, mesti beberapa ratus. Betul tak? Siapa nak jadi penjimatan sebanyak 100 ringgit, 200 ringgit? Okay, siapa yang bersetuju dengan tips pertama saya ni? Okay? Mungkin ada yang dah power, mungkin dah pengalaman. This is a small tips lah. Okay, but I stand corrected. But this is a very valuable knowledge after I just knew it. Okay, bukan just knew it lah. Once upon a time I doesn't know about this thing. After dah buat study, belajar, baru tahulah. Patutlah. Jadi dulu selalunya sindrom orang-orang yang baru nak trade ni dah beli semua counter. Semua counter. Dan last, untung pun tak dioptimumkan. Okay. Kemudian, next point, hack nombor 2. Mari kita lihat. Okay, ini hanyalah a general advice for you guys untuk dia tak adalah, it depends on the fundamental analysis dan juga technical analysis anda. Okay. Tapi this may be one more weightage yang mungkin jadi bonus point, yang mana jika anda beli counter yang menghampiri harga RM1, sebagai contoh 98 sen ke 99 sen ke, siapa ada counter yang harga range that price? Siapa ingat 98 sen? Dulu MyEG pernah. Dulu MyEG pernah. Serba DK pun pernah 90 sen plus. Okay. Sebab apa saya kata harga 90 sen ke RM1 adalah satu bonus kepada anda ataupun hack, kerana kita semua sedia maklum yang mana pergerakan ticker ataupun tick tu kan, bid ataupun bid, kalau forex orang panggil P, macam-macam lah tapi sebenarnya kalau bursa panggil tick. Okay. Daripada harga yang bawah RM1, pergerakan dia adalah setengah sen, betul? Jadi kalau duit 5 sen, duit 1 sen kita yang hitam tu, kan, kita pecah dua, itu adalah setengah sen. Dan apabila dia telah mencapai ataupun menokok sehingga harga tepat RM91, 1.00, selepas itu pergerakan dia akan menjadi bukan lagi 1.005, tetapi 1.01. Ingat 20 dengan 10 beza dia. Okey. Jadi anda telah makan 2 bit daripada previous harga anda. Betul tak? Faham tak? Jadi keuntungan anda pun margin dia 2 kali. Faham tak? Contohnya anda selama ni kalau anda dapat, mungkin anda beli 10,000 lot sebagai contoh. Jadi anda beli 98 sen, naik 1 bit mungkin 100. Lepas tu 99 sen naik 200, jadi RM1 300, kemudian jadi RM1 1 sen. Anda dah tak naik 100, 200, 300, anda akan jadi 300 tu jadi 500 pula. Lepas tu 1,007, 1,009. Gandaan dia jadi 2 kali ganda. Saya rasa lebih kurang macam tu lah. You do the math lah. But ia akan memakankan lagi margin anda. Mengoptimumkan margin keuntungan anda. Jadi memang sedap kalau anda dapat counter-counter yang break daripada 90 sen ke RM1 dan ke atas. Okay. Dan next and next resistance adalah
RM10 pula. Okay, RM10 macam dulu ke bursa dulu pernah daripada RM8 jadi RM9, pup hit RM10 dan pergerakan pip dia tick dia pun dah berubah, instead of 1 sen dia dah jadi 2 sen. Kalau atas RM10 tuan-tuan dan puan-puan dia bergerak 2 sen. Jadi bukan RM9.91, RM9.92, RM9.93, RM9.94, RM9.95 sampai RM9.99 hit RM10, after that RM10 2 sen, RM10 4 sen, RM10 6 sen. Jadi lebih ranum dan banyak optimum profit margin yang anda akan dapat. Okay. Tapi jangan lupa, nampak saya letak dalam kurungan, of course, with a higher profit margin, also you will put a higher margin risk juga. Okay. Sekali jatuh pun banyak. Okay. Jangan rasa, itulah orang kata, sentiasa back to our philosophy, al-ghum bil-ghum. Betul tak? Jika ada, tidak ada risiko, tidak ada keuntungannya. Okay. Jadi itu tips dan tricks dia lah. Dan sebenarnya kalau kita belajar ilmu mistik kita kan, RM1 tu nak pecah payah agak. It's quite a strong resistance. Sama juga dengan RM10 dan 100 dan sebagainya. But maybe you guys boleh consider kalau dapat counter-counter yang tuan-tuan dan perempuan dah buat analisa and a very high potential untuk naik, tambah pula bonus harga 98 sen. By all means, buy. TP RM2. Okay. Jadi millionaire. Okay. To my EG. Ni range favorite sesedap KFC. Oh, betul. Saya baru je makan signature box. Alright. Okay. Next. Okey, ini seperti anda semua sedia maklum yang saya cakap tadi, untuk harga bursa yang bawah RM1, pergerakan dia adalah 0.5 sen. 0.5 sen ni bukan 50 sen 0.5 sen nampak atas tu. Jadi sebenarnya cara percakapan yang betul adalah setengah sen. Okey. RM1 ke RM9.99, 1 sen. Okey, kalau ikut decimal point dia 0.001. Tapi orang susah nak sebut. Jadi kita sebut saja 1 sen. Tapi jangan confuse. Tu jadi orang ingat RM1 pula. RM10 ke RM90, RM99, RM98 sen, pergerakan dia lepas tu akan jadi 2 sen. Okey, 0.02. Dan kemudian untuk harga stok yang atas 100 lagi ranum lebih sedap, akan bergerak 10 sen. Contoh macam Nestle kan. 101 sen, 102 sen, 130 sen, 140 sen, 150 sen. Okey. Jadi lebih banyaklah margin profit dia. Ada tu nak naik RM10 tengah trending tu. Okey, apa lagi? Bye. Kemudian kita tengok lagi tips hacks ketiga apa dia? Break take 5. Okey, terlalu awal nampaknya. Nanti kita break 5 untuk point ketiga. Okay, next. Okay, sementara 115 orang ni, saja je sebab ramai orang kan. Jadi jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, iklan sekejap. Please do follow our Twitter, smartsaham.com. Kemudian kita juga ada platform laman sosial next. YouTube kita, Smart Saham Academy Official. Hack nombor 3. Okay, fast beat calculation ataupun fast tick calculation. Ini calculation yang saya dah buat. Selalunya kita bila kita dah masuk satu-satu counter tu ataupun masuk satu-satu stock tu, kita selalu nak kira berapa profit kita. Jadi kita selalunya dalam keadaan intraday, selalunya kita nak cepat congak. Okay? Kita nak cepat congak berapa TP kita untuk menjadikan kita punya realized amount tu jadi 500 ke, 600 ke, 1000 ke, ataupun whatever TP yang anda telah buat analyze. But for me, saya akan pilih dua. Sama ada ikut analisa dia akan pergi optimum TP tu, ataupun saya akan cuba swing as long as dia akan bagi saya profit margin either 500 or above. Okay. Kalau boleh anda sekali trade tu, kalau untung boleh, kalau boleh 500 lah. Sebab kalau terlalu sedikit tak sedap juga. Okay. Anda telah merisikokan modal anda yang banyak tu. Kalau boleh 500 pun okey lah. Okay. Boleh cover duit rumah, duit kereta. Betul tak? Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok, setiap bit, satu bit tu dengan setiap harga range dia berubah-ubah Dan tuan-tuan dan puan-puan perasan, a lower price stock meaning a higher
percentage changes. Okay. Jadi mana kata kalau 0.10 ataupun 10 sen counter tersebut naik seterusnya 0.1101, satu bit harga yang bergerak tu 5%. Okay tuan-tuan dan puan. 5% satu pergerakan saham tu untuk counter 10 sen. Jadi tuan-tuan dan puan masuk ASB 6% setahun kan? sorry. Okay, tapi dia zero risk kan. So if you have extra money, 5% dalam beberapa minit tu boleh dapat kalau anda masuk counter yang 10 sen. Tapi please trade at your own risk. Lower price mean a lower quality company, okay, ataupun a lower perform counter. Jadi bila a lower perform counter ni maksud kata fundamental tak bagus, jadi senang jatuh naik lah, senang jatuh lah dan long term tak bagus sangat. Dan kalau counter yang atas RM1 ni at least fundamental agak strong, dan kalau tak dapat long pun boleh dapat dividend, right issue, bonus, corporate exercise. Jadi ini saya dah buat summarize kan. Jadi cuba tengok. Kalau 50 sen, 1 bit pergerakan dia 1 sen. Kalau RM2 setengah persen. Kalau RM2 setengah, 0.4 sen sehinggalah 150. 1 bit bergerak bersamaan 0.067%. Agak rendah. Tetapi tuan-tuan dan puan tengok, walaupun rendah, tapi kalau anda masuk 100 lot untuk setiap satu harga tu, keuntungan anda pun berbeza-beza. Jadi yang kita ada beratus-ratus bit ataupun harga, betul tak? Jadi jangan risau dan jangan pening kepala. Saya dah buat, bukan saya dah buat lah, kawan saya boleh follow IR Zahiruddin Saruji, orang anak jati Jawa. Dan dia dah telah formularasikan Excel kepada anda. Cuba tekan next. Guna Gantt chart untuk TP, boleh je. Trade at your own risk. Jadi anda hanya boleh maneuver sahaja harga pergerakan dan berapa lot anda masuk. Nanti dia akan berubah berapa persen dan berapa actual yang akan anda dapat. Siapa nak this Excel? Say I. Siapa nak? Saya nak bagi. Gantt chart ni apa? GANN ke? Oh, typo. Boleh je tuan. Tak ada satu salah betul pun. But selalunya Gantt ni dia akan kena lebih sedap banyak bila market tu very active lah. Very active, very volatile. Contohnya market luar negara ke, but it's still applicable for few counter. So kalau tuan-tuan dan puan nak guna Gantt pun boleh. Kadang-kadang TP tu dia just nak cukup syarat pump kena Gantt sikit. Walaupun UQ kat situ mungkin partially match ataupun satu lot je. Okay, anda letak beratus-ratus lot, dia nak cukup syarat je. Jadi suggestion saya, ni trick saya, one bit lower. Okay, dan kalau tuan-tuan dan puan-puan mengilhamkan ataupun menelusuri formula kan tu, dia bukan tepat genap tau nombor tu, dia ada point dia tu. Kalau belajar square root semua dekat Smart Saham Wyckoff kita ada belajar. So kalau TP buy tu 0.55 sebagai contoh, dia punya strong resistance, letaklah a one bit higher. Nak sell pun one bit lower. Okay, tak tahu kan, tak apa, join Smart Saham Wyckoff. Okay, siapa nak? Okay, nanti saya akan bagi ya. Ramai bagi. Okay, nanti saya PM saya akan bagi saya punya QR code. Okay, kita dah go through. Sama-sama jom kita recap. Hack yang pertama, kalau boleh beli jangan lebih daripada 2 counter. Okay, don't to diversify, and please buy maybe a different sector kalau nak beli pun, dan juga buy and trade the same stock and same day, meaning a lower trading cost. Yang kedua kita ada buy a stock price that nearly RM1 or RM10 or RM100, 90 sen, RM99, RM9.9. It will give you a higher profit margin after dia lepas daripada RM1, RM10 dan RM100. Hack ketiga kita ada fast bit calculation, yang mana anda senang kira satu bit tu berapa persen, satu bit tu berapa ratus ringgit. Kita ada Excel, nanti saya akan sharekan kepada anda yang semua say I ni. Dan kita tengok pula lagi 2 ataupun +1 tips seterusnya.
Seterusnya, next. Ya. Hack keempat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Tahukah anda dan ketahuilah sesungguhnya. Okay. There is a stock in the Bursa Malaysia that been exempted for a stamp duty. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau belajar semak-semak asal, kita akan breakdown kos-kos yang terlibat dalam dalam satu-satu transaksi perdagangan di Bursa Malaysia. Jadi salah satu kos perdagangan di Bursa Malaysia tu adalah stamp duty. Dan tahukah anda, terdapat 299 stok as of 31st December 2019 till today that been exempted to being charged for a stamp duty because of their capital market capitalization ataupun size market counter tersebut tak melebihi 200 juta ataupun dia fall off under kategori SME, small and medium entrepreneur ataupun company. Jadi untuk merancakkan ataupun membantu dan memangkinkan syarikat-syarikat yang BBNU ni, tak adalah BBNU sangat, BBNU pun masuk public listed bang. Syarikat anda bagaimana? Tak adalah. Okay. Jadi syarikat-syarikat ni nak maju, kita nak banyakkan lagi blue chip counter di Bursa Malaysia, kita nak good quality counter. Jadi kita nak merancakkan perdagangan di Bursa Malaysia untuk that counter. Jadi ada counter-counter yang boleh menjimatkan trading cost anda kerana anda boleh anda tidak dikenakan stamp duty cost. Okay. Siapa nak tahu 299 counter stock apa yang tidak dikenakan stamp duty tu? Say I. Ahmad Syahmi Mashhar. Kenapa gelak ha? Saya hafal lah. Saya hafal lah 299 counter tu. Next. Kalau anda nampak lah. Okay. Jom kita go through sama-sama tuan-tuan dan puan. Ada ni campur syariah dengan tak syariah. Jadi anda sort lah sendiri . Kita ada first 7-Eleven, Aeon Co, Ahmad Zaki, AAJX, Ajinomoto, M-Corp, M-Elite, Everton, M-Way, Anju, Apex Healthcare, LPM Automotive, Apollo, Ashafal Corporation, Athlon Holdings, IA Holdings, Bahfest, Berjaya Asset, Berjaya Corp, Berjaya Food, Berjaya Land, BLD Plantation, Boiler Mac, Borneo Oil, Baustit Heavy. Ini LTAT ni, Baustet, Bram Holding, CI Holding, Cap Cakaran, Ken Wan Berhad, Karimin Petrol, Caring Pharmacy Group, CB Industrial, CCK, Chemical Company, CCM, Chin Hin, Chintek, Chinwell, Chin Hin, Chintek, Chinwell, Coastal Contract, Cocoland, Comfort, Country Height, Crescendo, CSC Steel, Cycle and Carriage, Bintang, Saipak, DNO, Dagang Exchange, D-Sony, Daibochi, Dilium, Destiny, DKSH, Dominant Enterprise, Dufu, D-Pharma, Vaccine, Dutaland, Eastern Oriental, EcoFirst, Econpile, Wat Piling, ELK Desa, Ailsoft, Engtech Group, Evergreen, Eversendai, Excel Force, eForce, ini yang buat kita punya M Plus ni. Far East, my company, Far East. Favel, Fiamma Holding, FIMA, seterusnya. Focus Dynamic, Formosa Prosonic, Foundpack, wow, G3 Global, Gabungan AQRS, wow, Kadang Holdings, Gagasan Nadi Cerdas, GD Express, GDP Holding, Joshcan, GHL System, Gtronic kau ni, Glomac, Greatech, Greenpack, Gokoland, Hi-O, Hapseng, Harborlink, Harrison Holding, HCK Capital, Heng Yuan, Hivebot, Hexstar, Yaptech Venture, Hibiscus, Hohoop Construction, Hot Seng Lee, HSS Engineer, wow, HSSB, Hume Industry, Hoop Seng, Iberhad, Ibraco, iCapitals, Ideal United, Bintang, Ifka, apa lagi ni, ke apa, Inch, Canex, Innoprice, Insas, Iris, Iskandar Waterfront, IWCT, Istone, Jax Resources, tadi naik banyak.
JTI Asa, JCY, JF Technology, JHM Consolidate, Johotin, Carex. Siapa nak tahu Carex tu company apa? Google lah. Kawan Food, Katsang, Kejuruteraan Asastra, Kellington, Kenanga, Kerjaya Prospect, KASM, Kim Loon, KKB Engineer, Keluang Rubber, KNM Group, Kotra Industry, Kritam, Kronologi, KSL, Kuchai Development, Kumpulan FIMA, Kumpulan Perangsang, Kuantas, K-Power tak ada. Land and General, Landmark, Latitude 3 Holding, Le Hong, LBS Bina Group, Lee Han, Lion Industry, Lux Chemical, MAA Group. Oi, MAA ada lagi ke? Seterusnya, baru separuh kita pergi. Tak apa, saya akan terus sama-sama. Jom kita terus sama-sama. Sekali pandang kan, apa company yang tak kena. Magna Prima, Magnitech, Mahsing, Malayan Flour Mills, Malayan United, Malaysia Marine, Malaysia Smelting Corporation, Malayan Smelting Corporation, Malayan Bulk, Melton, Manulife, Matrix bang. MB World Group, MBM Resources, bawa kereta ni, MCT, Media Chinese International, Media Prima. Aduh. MGB Berhad, Mi Technovation, Mitra Jaya, MKLAN, Mustafa Kamal, MKH, MMAG, MNRB, MPHB, MSN Malaysia, MTAG, Muda Jaya, Muhibah, Mulfa, Minus. Jadi ternyatalah tidak ada Mega Holding. Okay. Minus, mungkin dia kena stamp duty yang besar. End-to-End Connect, yang ni pun kita punya CDS. Naim Holdings yang saya cakap tadi. Negeri 9 Oil Palms, New Hung Fat, Next Green, Notion, NPC Resources, NPTM, OCK, OMST, Oriental Interest, PI, Pacific and Oriented, Pansar Berhad, Pantech, Paramount, Paksun, PBA Holdings, Pekka Group, Pelikan, Perak Transit, Perdana Petroleum, Pestech, Petra Energy, Petron Malaysia, Farmaniaga, Pintras Jaya, Plenitude, PLS Plantation, PMB Technology, Pohwat Resources, Pohkong, Pos Malaysia, Power Road, Prestariang, PRG Holding, Pesahaan Sadur Timah, perusahaan Sadur ni, Public Package, Public Packages, Runhill, what happened to Runhill kita? Rapid Synergy, RCE Capital, Red Sina, Red Tone, Revenue Group. Revenue Group ni dia buat e-payment kan, e-wallet tu. RGB International, Rimbunan Sawit, Rohas Teknik Berhad. Last but not least, Salkun, Salutika, Sam Engineering, Sarawak Plantation. Okay, nak buat consolidate. SCGM, Sycom, Sealing International, SEC International, Selangor Dredging, Senku Resources, Shinyang Shipping, SHL Consolidated, SKP Resources, SKP Res, SLP Resources, Solarvest, Sultan's Acid, Sultan Steel, Spritzer, Star Media, Success Transformer, Sun Surya, Supercom, Supermax, Surya Capital, Symphony, T7 Global, TA An, TA Enterprise, TA Global, Tatmax Resources, Taliworks, Tambun Indah, Tanchong Motor, Tasco Berhad, Tasec Corporation, TDM Berhad, TDM, Tech Bond Group, Teoseng Capital, TH Plantation, bukan TSH TH Plantation, Tongguan, 3A, Tiong Nam Logistic, TT Jaya, TMC Life, Tommy Pack, Tong Her Resources, TRC Synergy. Kering kata teka aku. TRC Synergy, Tropicana, Tune Protect, UCHI, Uniwall, Unisam, United Melaka, UWC, Uzma, VZ1, VS Tech, Wah Siong, WCE Holding, WCT, Wellcall, White Horse, Widat, Willow Glen, WTK Holding, Zidelang Holdings, YSP Southeast Asia, YNH Property, Zulian. Kita dah masuk Zack. Alhamdulillah, lain macam sebut. Apa yang lain macam? Perak Transit. Ni kita punya kawan. Fotoy suka. Itu dia tuan-tuan dan puan. Untuk anda saya dah sebut 299 kaunter yang tidak dikenakan stamp duty. Macam mana? Ada tak kaunter-kaunter yang anda beli?
Banyak juga counter-counter yang saya tengok saya dah beli tu. Okay. Dan patutlah ada counter-counter yang saya dah beli tak ada dalam ni. Patutlah susah nak naik. Mungkin tak meriah. Okay. Jadi ini hack keempat di mana I would say ini menjadi salah satu pemberat untuk anda. Satu, jimatkan trading cost. Kedua, mungkin trader-trader ataupun investor yang cakna dengan informasi tentang maklumat ini, dia akan cuba cari counter-counter yang tak kena stamp duty. Pudoy. Untunglah Pudoy 100%. Okay, next. Hack on. Hack nombor kelima, buy on weakness. Apakah maksud buy on weakness? Buy on weakness ni adalah satu-satu counter tu jatuh harga dia, jatuh tak kena push dengan seller. Nak jual. Demand tak ada, supply banyak, oversupply, jatuh harga, tapi at the one level ataupun a particular price tiba-tiba ada orang beli. Jatuh harga tu dia beli. Orang panggil buying up. Okay, buying up. Beli, buying in. Jadi macam mana kita nak tahu? Bagi sesiapa pengguna M Plus platform, anda boleh tekan dekat sini. Cuba kita tengok. Anda pergi dekat, tapi ni hanya applicable untuk desktop version. Anda pergi dekat stock, pergi dekat quotation, pergi dekat search result, turun bawah tu ada more ranking, dekat situ ada selling on strength dengan buying on weakness. Selling on strength tu vice versa sahaja. Maknanya harga naik, ada orang beli. Tapi tak jatuh pun. Bukan orang beli, orang jual. Okay, selling on strength. Harga naik, orang jual tak jatuh. Lalunya orang jual jatuh. Maknanya ada orang beli. Ada orang tak nak bagi harga tu jatuh. Jadi these two indicator is a quite good weightage. Tapi saya lebih suka buying on weakness. Okay. Sebab kalau keluar senarai buying on weakness tu counter-counter yang berkualiti, ini menjadi satu peluang untuk anda masuk sekali. Sebab lagi-lagi kalau hujung trading time tu, mungkin pukul 4.30 ke 4.50 ke, ada keluar list buying on weakness counter favorite anda, InsyaAllah esok tu boleh naik lah. Potensi untuk naik tu tinggi. Tapi still ada je buying on weakness, esok jatuh lagi dan jatuh. Okay, we talking about trading, so there is no 100%, there is always probability untuk loss dan probability untuk profit. But this is one of the hack yang saya rasa quite good untuk digunakan, buying on weakness, untuk tuan-tuan dan puan-puan memilih counter yang berkualiti. Bukan sahaja berkualiti tetapi tepat pada masanya. Okay? Dalam trading ni bukan sahaja memilih counter yang berkualiti, tetapi timing tu juga penting. Macam orang Korea tu cakap timing tu sana Omega Telkom. Okay? Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. So far anda faham tak? Nah, apa lagi? Ada lagi tak yang bertanya? Ada ke saya terlepas pandang? Ada soalan lagi ke tak? Okay, next. Okay, jadi ini saya screenshot the latest one untuk anda hari ini, pukul 5 tadi. So, harga jatuh, tapi ada orang beli. So, kita tengok KLCC. Biauto. Biauto nak buat corporate exercise ke? Nak bagi dividen. Beli. HL Cap, Saipak, Sunway, Media, Wellcall, Inari, Call Warren tak payah. Hyaptech, Imas Pro, Top Glove, Aeon. Aeon tadi kita ingat tak? Tak kena stamp duty kan? Goodway, Malaysian Pacific, Malakoff, Tawin, Focus, TDM, Nising. Malakoff ni something brewing. Harga 91 sen guys. Harga 91 sen. Nak pergi ke RM1 tu. Go. All in. Atta IMS, Euro, Jacob, Dinons, Fright, MNRB, Post-it Plant, HLIND, Legenda, Petronas Chemical, Wasyong, Mr. DIY. Okay. So. Macam mana tuan-tuan dan puan? Ada ke counter yang berpotensi? Pak bahasa Korea tadi tak faham. Memanglah. Aduh, nak gurau sendiri sikit-sikit pun tak boleh. Kita tengok Biauto esok. Saipak dengan Aeon.
dengan Malakoff. I boycott. Adalah nanya sekali jatuh. Okay. Saya dah beli tadi. Cik, tak adalah. Okay. So trade at your own risk. So next. Saya rasa ni hack kelima dah ni kan. Last hack kan. Wah. So 5 plus 1. Plus 1 ni hanya boleh digunakan untuk pengguna TradingView. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan, tahu tak yang anda boleh create alert untuk satu-satu counter yang anda dah beli ataupun anda nak buat analisa. Kalau dia dah crossing satu-satu price yang anda telah letak, dia boleh bagi alert. Jadi anda tak perlulah nak duduk 24 jam dekat depan skrin tu kalau lagi-lagi kalau anda nak swing. Jadi saya macam hari tu kan, saya letak harga RM4.2 saya beli. So TP saya RM5.10, saya letak alert kat situ, crossing RM5.10 keluar alert. Wow, alhamdulillah tengok handset dah all match. Syukur. Okay. Dia boleh keluar dekat apps boleh, kat email boleh, dan boleh keluar SMS tak silap saya ada tapi kena bayar aku tak sure lah. Tapi I think notification would good enough lah. Tapi I'm not sure TradingView Basic boleh guna ke tak? Boleh guna ke TradingView Basic? Oh, tak banyak counter lah. Saya pakai yang premium lah. Kalau anda nak pakai premium boleh lah. Saya galakkan. Very good lah. Very good investment. 1,000 setahun. Okay. Dan this alert is quite beneficial and membantu saya juga banyak dalam trading saya. Lagi-lagi kalau juga nak buat benda lain. So bila ada crossing up, you boleh buat macam-macam. Crossing up, crossing down, crossing. Apa nak buat support ke, the crossing MACD ke apa. Semua you boleh create alert. Okay. So by default semua CDS yang ada kat muka bumi kat Malaysia ni tak ada alert pun. Kalau ada pun payah hidup kita. Dan sebenarnya agak lagi lama-lama agak mengganggu juga sebenarnya. So you boleh setkan only once notification dia ataupun mungkin crossing up saja, tak perlu nak crossing. Kalau crossing atas dia bagi notification, crossing down pun dia bagi notification. So selalunya saya akan buat dua alert, satu cut loss saya, satu TP saya. Kalau cut loss kena alert lah kalau dia dah breakdown kita punya cut loss point. Selalunya saya jarang letak stop limit. Okay. So bila dia keluar baru tengok macam nak jatuh lagi barulah saya try stop limit. Tapi bergantung kepada anda lah Dan itulah tuan-tuan dan puan-puan the 5 plus 1 hack yang saya nak kongsi kepada anda. Bagaimana? Anda rasa macam mana 5 plus 1? 6 hack or tips yang saya kongsikan kepada anda. Sincerely from my heart. I hope this benefit for you guys. Dan ada tak siapa-siapa nak tambah ataupun nak bagi feedback? Cuba tengok next. Sambil-sambil kita bersembang ni, tuan-tuan dan puan-puan, kami mengalu-ngalukan lah untuk anda memberi feedback dan juga maklum balas positif kepada kami. Nak minta positif je kan. Yang membina lah yang membina untuk kita tambah nilai kan kami punya perbentangan dan juga perkongsian kami kepada anda. Saya rasa ini merumuskan yang mana berakhirlah perkongsian saya 5 plus 1 tips and hacks in creating a consistent profitable ataupun consistent winning in bursa saham. Mungkin ada yang dah tahu, saya minta maaf, jadikanlah saya sebagai ulangan. Tapi for me, a new trader will very benefit kalau you guys memahami apa yang saya cuba sampaikan daripada tips saya. Okay, boleh Aiman Arif? Saya boleh recap balik. Yang pertama Aiman Arif, you boleh juga tengok rakaman lepas ni. Yang pertama, kalau anda ada limited modal, katakanlah 10,000 kalau melainkan 100,000 pun saya rasa nasihat saya secara general ataupun tip saya yang pertama, kalau boleh jangan beli terlalu banyak counter. In fact, not more than 3 at the one time. Okay? And at a particular time, jangan beli counter terlalu banyak. Okay? Mungkin anda terlalu excited tengok semua nak masuk. Semua blinking tu semua ada nak masuk. Tapi anda fokus. Fokus on your counter sahaja. Jangan beli lebih daripada 3. Dan under tips pertama ni juga, kalau anda beli 2 lah katakan,
kalau boleh beli a different sector. Okay. Satu transportation, satu finance. Okay. Sebab kalau anda dah letak dua-dua dalam finance, kalau dia naik dua-dua tak apalah. Sebab selalunya dia akan bergerak sekali sektor ni. Kalau bank naik semua. Okay. Kalau logistik semua naik. Selalunya lah ada je logistik naik sampai satu anak tiri dan dia jatuh pula kan. Dia anak tiri kan. Jadi at least tujuan kita nak diversify, at least kalau satu naik satu jatuh okay lah kan, break even. Tapi kalau you dah tikam dua, bukan tikam, you dah beli dua counter same stock, it have cost you a trading cost, a different brokerage fee. Lepas tu dua-dua jatuh pula. Lagilah menangis. Okay, itu tips yang pertama. Tips yang kedua, kalau boleh, tapi ada tips utama juga, kalau saya tak lupa, kalau boleh, kalau anda beli at the same time, beberapa buy dan beberapa sell for the same counter and for the same day, anda akan hanya dikenakan brokerage fee sekali sahaja. Buy sekali, sell sekali. Jadi dia dah jimat dah cost anda. Tapi kalau anda buy today, sell tomorrow, berbeza contoh anda buy 2 kali kat sini, sell 2 kali kat esok, dia berbeza lah brokerage dia. Dan kedua adalah kalau boleh beli counter yang menghampiri RM1, RM10 dan juga RM100, sebab pergerakan bit 90 sen ke RM1 tu berubah daripada setengah sen jadi 1 sen dan seterusnya. Hack ketiga, kita ada fast bit calculation, you kena hafal ataupun kita ada Excel. Kalau 1 sen macam mana bergerak 1 bit, kalau 10 sen macam mana, kalau RM1 macam mana, so portion dia tu berbeza-beza. Hack keempat adalah apa dia guys, hack keempat? Ada 299 counter yang tidak dikenakan stamp duty. Okay. Jadi saya dah sebut kepada anda 299 counter tersebut. Jadi bila anda beli salah satu 299 counter tersebut, anda boleh menjimatkan trading cost juga anda. Hack kelima, apa hack kelima? Buying on weakness, okay? Buying on weakness, selling on strength. Kemudian keenam, kita ada notification alert dalam tradingview.com. Terima kasih Tuan Mohzani, terbaik all hacks ini. Terima kasih Tuan Mohzani. Terima kasih Solihin. Kalau in same day, counter lain tapi same sector, brokerage fee tak kira count as one brokerage fee. Tak kira Tuan Aiman. Walaupun dia same sector, is a different counter, okay? Tak dikira. Dia akan kena brokerage fee yang lain. Seterusnya. Ya, seperti yang dijanjikan. Free gift for all viewers tonight. Nasib lah. Tadi ada 110, sekarang ni 96. Viewer. Okay, tuan-tuan dan puan, free gift untuk anda tadi seperti saya janjikan, Excel Headbeat, dan saya akan bagi listkan stamp duty tadi. Jadi jika anda ingin dapatkan these two files, boleh scan QR code ini. Tekan next. Scan QR code ini adalah, habislah aku kena spam. Ini adalah Telegram saya. Saya tak tahu nak blast macam mana. Saya malas nak blast kat email, nak copy paste email anda. Jadi siapa nak berusaha, PM saya, perkenalkan diri, kata nak free gift smart saham daily bursa, saya akan bagi. It's a simple file, but I think kalau anda serius, ambillah semua freebies ni. Dia akan membantu anda dan dia akan, siapa tahu, akan menyebabkan anda keuntungan beribu-ribu. Mana tahu? Okay? 1 sen di dalam bursa itu bermakna. Soalan. Kalau nak intraday untuk capai 2-3 bit sahaja, adakah perlu juga tengok FA juga? Boleh je ke based on TA? I won't say, nak cakap boleh je, tak ada siapa pun halang Tuan Ahmad Syahmi. Okay, kalau nak 2-3 bit, saya boleh cakap boleh je nak fokus on TA saja. That is the beauty of our Wyckoff module, yang mana kita harmonikan FA dan TA. Okay? Dan memang secara umum FA ni kita nak go long. Tapi kalau 2-3 bit tu beberapa minit pun boleh dapat saja. Okay? Jadi I think I hope it will answer your question, Tuan Ahmad Syahmi Mahsyar. Okay? Takut saya nama Mahsyar. Okay? Mana kata boleh technical analysis.
Tuan Faiz, ada tak special discount untuk alumni join seminar Blueprint? Ada Tuan Arif, saya dah sebut tadi. Kita ada year end sales, anda boleh PM saya ataupun PM admin dan page Facebook kita. Kita akan bagi special discount untuk alumni 2020 dan 2019. Apa username Telegram? Faiz J. Faiz J. Hafiz Abdul Hamid bukan alumni ke? Faiz J underscore TSI. Scan lah QR code tu. Okay, ramai dah PM saya ni. Ramainya. Nanti saya bagi, jangan risau. Tu free gift kepada anda, Excel Beat tadi dan juga list stamp duty. Saya rasa kalau dalam grup Wyckoff alumni semua dah dapat dah. Ramainya. Boleh. Okay, dan PM. Okay, nanti saya akan bagi Kalau in same day, counter line tapi same sector, tak kira. Betul dah saya dah jawab dah. Apa lagi? Okay, that's all I think. Cukup 1 jam saya berkongsi kepada anda. I hope this hack membantu anda dan anda apply, anda rasalah kenikmatannya. Saya buat ni berdasarkan my 2 cents experience. Dan benda ni mungkin kita tak tahu pun ada kan. Jadi amalkan dan sesungguhnya orang yang beramal lah yang akan menerima manfaatnya. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Kalau kita hanya beriman kepada teori, ia tidak melengkapi lagi kita punya keimanan tu. Sebab kita kena bukan sahaja percaya dan yakin, kita kena mengamalkan kepada anggota kita juga. Sebab apa? Ada orang beriman dan percaya sesungguhnya makan makanan yang sihat itu adalah bagus. Tetapi dia tidak beramal. Maka manfaatnya tidak diterima dan gebobitlah dia. Okay? Jadi orang yang beramal dan bereksersis, makan sihat-sihat saja yang akan menerima impact dan kesannya. Okay guys, thank you very much. I hope you guys mendapat manfaat daripada tips-tips yang saya kongsikan. Terima kasih kepada 100 viewer kita. Saya minta maaf atas salah silap. Dan jumpa lagi anda esok. Kita ada lagi daily bursa saham, bursa chit chat oleh Tuan Siraj Fahmi dengan topik yang lebih menarik. Siapa? Razi, Tuan Razi dengan topik yang lebih menarik. Saya ada surprise untuk anda. Nak tengok tembus tak? Ya. Okay. Dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.